Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Tan Shin Hao Bayangkan. Nama saya Zainal binti Zakaria. Saya merupakan pelajar Master Pendidikan Teknikal dan Vocational di Universiti Tun Hussein Oin. Rukat matrik saya ialah GB 220121. Tugasan kali ini saya dikehendaki untuk membincangkan tentang isu pendidikan yang melanda negara kita pada masa kini. Tajuk yang saya pilih ialah berkenaan dengan trend keciciran pelajar di Malaysia. Keciciran pelajar merupakan satu isu yang kita perlu bahas secara menyeluruh pada ketika ini. Hal ini kerana sejak berlakunya pandemik COVID-19, kebanyakan pelajar akan belajar secara atas talian di rumah dan mereka tidak perlu hadir ke sekolah, dan ini menyebabkan berlakunya zon selesa di kalangan mereka kerana tiada pengawasan disiplin daripada pihak pengurusan sekolah ataupun ibu bapa itu sendiri. Sepanjang pembelajaran dan pembelajaran di rumah berlangsung, terdapat juga pelajar terutamanya calon SPM bekerja sebagai penghantar makanan yang menjanjikan pendapatan lumayan sehingga RM2,000. Malahan pendapatan mereka boleh mencecah melebihi daripada calon lepasan diploma ataupun daripada ijazah sarjana muda itu sendiri. Hal ini menyebabkan berlakunya satu trend di mana mereka tidak perlu lulus SPM atau mengambil SPM. Sebaliknya mereka boleh bekerja dan mencari pendapatan sendiri tanpa memerlukan sijil berkenaan. Hasil penelitian daripada data-data lepasan SPM untuk tahun 2019 hingga 2022 itu sendiri, ketika berlakunya pandemik COVID-19, apakah trend keputusan SPM untuk anak-anak kita ketika itu? Adakah okey atau tidak? Malangnya sebenarnya 70,455 calon SPM dikategorikan sebagai cicir. Yang pertamanya, mereka daftar SPM tetapi mereka tidak hadir ketika peperiksaan. Yang keduanya, mereka ambil SPM tetapi mereka gagal subjek wajib lulus lah. KPM sendiri terpaksa menjawab iaitu seramai 6.2% pelajar calon SPM yang tak melalui peperiksaan itu, dan 11.9% pula calon yang gagal mendapatkan sijil sebab tak lulus. Yang ketiganya, calon-calon yang tidak lulus atau tidak hadir ni kita kategorikan sebagai calon cicir SPM. Jadi kita nak tahu apa jadi untuk pelajar-pelajar yang cicir SPM ini, kerana sijil mereka boleh jadi tidak diiktiraf atau menyukarkan mereka untuk memohon kerja ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Yang keduanya, kita perlu tahu bahawa murid cicir ni boleh jadi sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah, yang mana murid cicir di sekolah rendah ini mereka tak boleh membaca, tak boleh mengira. Mereka ni kadang-kadang terbantut pemikiran, jadi susah mereka untuk catch up apa saja cikgu ajar di depan. Ini menyebabkan apabila mereka tak faham, mereka akan tidak berminat untuk datang ke sekolah. Mereka lebih suka duduk di rumah bermain atau membuat apa-apa saja aktiviti kesukaan mereka selain datang ke sekolah lah. Yang seterusnya ialah kategori pelajar yang pergi sekolah tapi dia tak tahu apa yang dia belajar. Kategori ni kita panggil sebagai kemiskinan pelajar, iaitu learning poverty. World Bank sendiri ada mengeluarkan bahawa 13% daripada kanak-kanak di penghujung sekolah, kalau kat Malaysia ni dikategorikan sebagai tahun 4 atau tahun 5 dan tahun 6 lah, mereka tak boleh memahami even satu perenggan yang ringkas pun. Jadi kalau mereka tak faham, bagaimana pula untuk mereka melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat sekolah menengah, di mana di sekolah menengah boleh jadi lebih susah lah untuk mereka faham. Yang mana kita ada subjek sejarah yang wajib lulus lah, dan bahasa Melayu mungkin perenggan-perenggan yang lebih sukar untuk difahami. Jadi setakat 2022 daripada World Bank, trend learning poverty ni semakin meningkat, di mana seawal 10 tahun pelajar masih tidak mampu untuk membaca, menulis ataupun mengira. Apa yang membimbangkan kalau kat Malaysia ni ialah 1% daripada kanak-kanak kat Malaysia ni tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya ataupun mereka tidak bersekolah lah. Ini merupakan antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya murid cicir. Seterusnya, setelah kita bincangkan mengenai kita ada murid cicir yang tak pergi sekolah, yang keduanya kita ada murid daripada kalangan orang asli, iaitu di mana 6 daripada 10 orang pelajar yang bila masuk ke sekolah dia cicir, dan ketiganya ialah kategori learning poverty, di mana kategori ini mereka pergi ke sekolah tapi mereka tak faham apa yang mereka belajar. Sebenarnya penting untuk kita mengulas atau mengambil tahu tentang apa
menjunjung isu yang berlaku dalam kalangan anak-anak kita pada masa kini. Kerana sekiranya isu dekat dalam mereka kita tak berjaya untuk selesaikan atau kita mengambil enteng berkenaan isu tersebut, berkemungkinan negara kita akan berhadapan dengan krisis dari segi produktiviti ataupun dari segi pembangunan modal insan. Jadi, kerana golongan muda ini merupakan aset negara yang mereka merupakan generasi pewaris kelangsungan pemimpin negara yang pada masa akan datang. Sebenarnya banyak je inisiatif kerajaan untuk menangani isu-isu ni, tetapi masih berada di peringkat minimum. Antaranya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Negara lah, dan juga sekarang ni Kementerian Pendidikan pun mengambil isu ini sebagai satu isu yang berat dan perlu diberi penekanan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.